orang, 12 orang. 11 orang lah. 11 pelajar semua ni kita ada. Tak apa, it's okay. Okay, kadang-kadang awak diberi macam ni okay, diberi awak kameran ataupun diberi awak satu pepejan ini bentuk segitiga, bentuk tetrahedral tetrahedral ni sebab dia ada 4 permukaan, tetra lah kan, tetra sebab 4 permukaan hadron yang dibatasi oleh satah koordinat. Bila dia kata tetrahedral yang dibatasi oleh satah koordinat maksudnya paksi satah x, y, z. Satah yang ni satah xy, satah yx dengan yz. Jadinya kita satah, maksudnya kat sini kita ada satu function kita ada satu function. Kalau kita lukis kat sini dia tak tegak pula, cabut balik, pasang balik. Okey, katalah ni x, y, z. Selalunya saya buat macam ni lah. Kadang-kadang saya guna x sebelah sini, kadang-kadang saya buat x sebelah belakang kan. Dia tak ada yang fix lah. Jadi macam ni. Let's say awak diberi satu permukaan. Kat sini z sama dengan 4 tolak 4x tolak 2y. Awak beri satu permukaan x, jadinya dia. Jadi kat sini awak ada z sebagai fungsi f xy, di mana dia adalah 4 tolak 4x tolak 2y. 4 tolak 4x tolak 2y. Okey, jadinya bentuk dia mungkin lah macam ni. Kalau kita lukis, maksudnya kat sini, kalau kita tengok dia punya domain, domain dia x dan y kan. Maksudnya dia beri untuk setiap x dan y ni, dia akan ada nilai z. Kan, jadinya dia besar lah. Satah dia mungkin besar. Kan, maksudnya sebenarnya sampai habis, sampai infinity x dan y kan. Jadinya tapi kita nak yang kecil je, iaitu kita nak bila dia dibatasi oleh satah xy, satah xz, satah yz, kita nak yang tu je. Jadi kita kat sini isi padu tetrahedral dibatasi oleh satah-satah koordinat, iaitu yang ni, dan juga satah condong ni lah, satah condong ni. Jadinya dalam gambar ni dia bagilah. Dia tak bagi, mungkin dia tak bagi juga kot, tapi dalam soalan dalam buku dia tolong kita lukiskan. Tapi kita boleh tengok juga sebenarnya, kalau kita tengok kat sini z 4 tolak 4x tolak 2y kan, dia tak ada kuasa 2, tak ada square root, tak ada sin, tak ada cos. Jadi dia ni kita nampak dia adalah linear, fungsi linear. Fungsi linear kan kita nampak, tapi linear 2 dimensi lah sebab ada x dan y. Kemudian kita nak lukis macam mana? Katalah kita tak diberi kan. Jadinya kita ambil pada satah xy. Satah xy mana? Satah xy yang ni ya. Kan? Ni satah xy. Pada satah xy, jadi saya nak padam dulu yang ni. Satah xy kita tahu z sama dengan kosong. Satah xy dia adalah bila satah z sama dengan kosong. Yang bermaksud kat sini, awak gantikan kosong kat sini, awak dapat kosong sama dengan 4 tolak 4x tolak 2y. Jadi awak dapat berapa sekejap ya. 2y sama dengan negatif 4x tambah 4. So, awak dapat y sama dengan negatif 2x tambah 2. Jadinya, pada satah z sama kosong ataupun yang bawah ni, awak dapat suatu fungsi linear. Linear terhadap x. Kan? Ibaratnya macam ni lah. Awak ada y, awak ada x, dan awak ada negatif 2x tambah 2. Kecerunan dia 2, pintasan dia 2. So, mestilah macam ni. Kan?
Sebab kecerunannya negatif 2, sorry, bukan 2 negatif 2 kan. 2 bahagi 1 dapat negatif 2, pintasan Y dia adalah 2 kan. So pada Y dia akan potong dekat 2, pada X dia akan potong dekat 1. So boleh buat lah, lebih kurang kan. Saya pun kena rujuk ni sebab saya nak angka dia punya size dia. Okay. So di sini 2, ni pada Y 2, kemudian ni pada X, ataupun saya nak besarkan sikit lah kot, besarkan sikit. Ni 1, ni 2. Okay, saya boleh padam yang saya conteng ni. Kemudian ni X sama dengan 1 kan, kita ikut yang ni gambar ni, X sama dengan 1. So ni paksi X, jadi kita dapat satah ni macam ni, dipotong. Kemudian pada yang seterusnya, satah, let's say satah YZ, iaitu belah sini. Satah YZ bermaksud bila mana X sama dengan kosong. Kan? So X nilai kat sini adalah nilai kosong, 1, 2 dan sebagainya. Jadi kalau satah tu kat sini bermaksud nilai X nya adalah kosong. Jadinya itu kita gantikan dalam persamaan asal, kita dapat Z sama dengan 4, X sama dengan kosong, tolak 2Y. Okay, so saya susun balik, saya dapat Z sama dengan negatif 2Y tambah 4. Jadi kalau saya ada macam ni, saya ada Y, yang ni Z, jadi saya dapat negatif 2Y, pintasan dia 4, mestilah sini 2 kan. Jadi kecerunan 4 bahagi 2 dapat 2, so dia adalah kecerunan negatif sini. Kemudian pintasan Y dia adalah, pintasan Z dia adalah 4. Jadinya Z pada 4, Y pada 2. Yang ni dan ni, Y. Jadinya 2, kebetulan dia bercantum kat sini, 2. Kemudian Z ni adalah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi saya bikin macam ni. Okay, kemudian yang terakhir, satah, saya tulis kat sini je lah. Satah XZ, yang bermaksud satah Y, bukan XZ, ni XY kan. Satah XZ, yang bermaksud satah Y sama dengan kosong, so kita gantikan kat sini. Y sama dengan kosong, yang tinggal Z sama dengan 4 tolak 4X. Kita susun balik. Z sama dengan negatif 4X tambah 4. So dia adalah linear juga. Tetapi ni Z, ni X, pintasan Y, pintasan Z, pintasan Z adalah 4. Jadi ini pintasan X tak tahu, tapi kita tengok ke sini. Ni adalah kecerunan dia adalah arah negatif, adalah kecerunan negatif, tapi nilainya adalah 4. Jadi ini mestilah kat sini 1. Kan? Baru kita dapat 4 bahagi 1, 4. Yang ni. Dan dia adalah graf negatif. So negatif kat sini. Pintasan Z dia adalah 4. So bila Z dengan X, 4 pada Z, 1 pada X. Jadi kat sini lah. Kebetulan dia 4 pada Z, 1 pada X. Kebetulan kita dapat macam ni. Jadi satah tu sebenarnya dia adalah satah tolong lah. Yang mana bentuknya macam ni. Kita dapat macam tu. Aku cara nak lukis lah kalau kita tak diberi kan. Tapi dalam buku solusi tu dia bagi terus. Jadi sekarang ni disuruh kita cari, kita gunakan kameran ganda 2 untuk dapatkan isi padu. Kita tahu kameran ganda 1, kameran biasa lah, kameran biasa. Kita katalah kita diberi fungsi macam ni. Kan? Kemudian kalau kita nak dapatkan luas, A, katalah ni fx, kita kami kan, A ke B, fx dx. Jadi sama juga kalau kita pergi dimensi yang lebih tinggi, kan, iaitu dua dimensi pada domain. Kan, jadinya kalau si padu,
sama juga. A, B, C, D, F, X, Y, D, X, D, Y sebagai contoh. Jadinya kalau nak cari isi padu, kena ada gunakan kandungan ganda 2. Kemudian F. Fungsi F ni adalah fungsi ketinggian. Jadi kita kena tahu ketinggian dia. Jadinya kat sini kita tahulah ketinggiannya. Sebab apa? Dia dah diberi. Ketinggiannya adalah ni. Z sama dengan Fxy sama dengan 4 tolak 4x tolak 2y. Ketinggiannya. Jadi kita akan gunakan fungsi yang diberi ni dalam sini. Okey. Sekarang ni kita nak cari isi padu. Iaitu selalunya digunakan V lah, stands for volume. Jadinya isi padu adalah kehamilan ganda 2 terhadap rantau R. Inilah fungsi Fxy dA. Ini adalah umum dia punya cara tulis dia. Okey, so kat sini R, rantau R kita. Iaitu kita punya domain kita kat bawah tu. Rantau yang dalam domain kita. Kan? Jadi kat sini inilah rantau R kita. Ini rantau R kita. Okey, iaitu apa yang ada pada paksi XY. Okey, so kat sini kita boleh, kalau saya nak copy paste kat sini, malah nak fikir balik kan, saya ambil ni, letak dia dekat bawah ni, saya dekat sini boleh. Okey, saya boleh kamikan ni. Sebab saya nak kamikan ganda 2 ni kan. Jadi kat sini, kalau saya ambil, jadi saya nak jalur saya macam ni, saya boleh gerakkan ke arah jadi jalur saya dia akan bergeraklah dari sini ke sini ke sini ke sini sampai habis. Okey, maksudnya kita boleh buat. Dia tak pecah kan kepada maksudnya dia adalah rantau kita kata jenis 1 lah kan, tapi tak tahu pun tak apa. Jenis 1 atau jenis 2. Cuma kita nampak oh ni boleh ni kan. Jadinya kat sini sini kosong. Okey, jadi kita boleh buat macam tu. Jadi kat sini, nanti saya nak tengokkan satu lagi, jadi saya nak copy paste siap-siap. Bawah ni. Okey. Jadinya, kita tulis. Kita nak ke arah X kan? Ke arah X, maksudnya di sini X sama dengan 0, 1. Dan Y sama dengan berapa, nanti kejap lagi kita fikir. Okey, Fxy. Fxy apa? Fxy adalah ketinggian ni. Ketinggian dia iaitu 4 tolak 4x tolak 2y. Kemudian nak kamikan terhadap y dululah kan. So dy dx. Okey. Jadi nak tentukan y ni macam mana. Kita tengok kat sini. Bila kita gerakkan jalur kita, jalur okey. Yang bawah, batas bawah sentiasa malar, konstan. Iaitu dengan nilai y sama dengan 0. So kita letaklah y sama dengan 0 kat sini. Okey. Kemudian batas atas sentiasa berubah, tetapi dia berada di atas lengkung. Lengkung apa ni? Lengkung ni adalah lengkung negatif 2x tambah 2 kan. Okey. Negatif 2x tambah 2, ataupun kalau awak tak tahu boleh diraih balik kan. Awak ada ni kan, betul ke ni? Betul kot. Jadi kat sini awak ada titik, awak ada garis kan, awak boleh tentukan kan. Y sama dengan mx tambah c kan. So y sama dengan mx tambah c. Y keturunan adalah 2 bahagi 1, so negatif 2 x tambah pintasan y 2. Jadi ini adalah y sama dengan negatif 2x tambah 2. Jadi awak perlu kat sini awak perlukan y. Jadinya masuk je lah. Boleh tulis y kalau nak. Dan kami kan. Ada yang saya tengok tak apa. Kan. Okey, jadi kami kan terhadap y. Jadi awak dapat kat sini 4y tolak 4x ni kita anggap dia sebagai pemalar sebab tak ada y kat sini. Jadi hanya perlu darabkan y saja.
Sini 2y, kami kata y dapat 2y kuasa 2 per 2. Macam biasalah. Kita nak buat evaluate. Y sama dengan 0, y sama dengan negatif 2x tambah 2 dx. Okey, selesai kan? Saya tak nak tunjuk lah. Jadi gantikan pada y. Jangan ganti pada x. Tersilap nanti. That's why kita tulis y. Supaya tak tersilap. Okey, saya tak nak tunjukkan habis. Tapi jawapannya ada lah kan? Jawapannya sebenarnya. Kat sini. 3 kan? Satu lagi. Kalaulah kita tak suka kameran yang begitu, kita buatlah kameran yang arah seterusnya, arah terbalik kan, ataupun arah yang lain. Jadi kita punya jalur kita kat sini, kita akan gerakkan dia ke atas sampai habis dan kita tengok tak ada masalah kan, dia boleh menerangkan rantau ni. Jadinya ni rantau jenis 2. Jadi dalam kes ni kita punya isi padu adalah V, saya tulis daripada awal, fxy dA. Kat sini kita nak gerakkan dalam arah sini kosong, dalam arah y kan. Jadinya sini adalah y daripada 0 sampai 2. So ni adalah x lah. Kemudian ketinggian kita punya ni, iaitu ketinggiannya adalah 4 tolak 4x tolak 2y. So dx dy. Okey, jadi sekarang nak tentukan x kita berapa. Jadi kita tengok bila kita gerakkan, batas kiri sentiasa kosong sampai habis. Jadi kita letak x sama 0. Batas kanan sentiasa berubah-ubah. Tapi nilainya boleh diterangkan oleh suatu fungsi dekat sini. Iaitu fungsi tersebut kita dah tengok tadi adalah fungsi y sama dengan negatif 2x tambah 2. Tetapi dekat sini dia nak nilai x. Jadi kita kena manipulate. Kita gantikan, kita dapat apa? Sekejap ya. Kat sini dia dapat 2x 2 tolak y, x sama dengan 2 ataupun 1 tolak y per 2. Jadi buatlah. Kamikan terhadap x. Jadi dapat 4x tolak 4x kuasa 2 per 2 tolak 2y kan, 2y tak bergantung dengan x, jadi dia anggap pemalang, jadi 2y x sahaja. Evaluate. Okay, evaluate, gantikan dalam x, jangan ganti dalam y sebab ni y kan, kena hati-hati. Jadinya bila awak gantikan dalam x, yang tinggal nanti adalah sebutan y. Tak ada masalah sebab kita akan kamikan terhadap y nanti kan, dan gantikan dengan nilai pemalang, so dia akan selesai. Saya ingat, saya harap awak dah dapat lah dia punya apa macam mana dia berfungsi lah. So awak dapat 4 per 3. Okay, ni contoh lah kan, contoh lain ni bagi saya gunakan kamera gambar 2 untuk dapatkan isi padu. Okay, yang ni dia susah sikit lah sebab awak kena lukis lukis 3D punya pepejal lah. Itu soalan seterusnya. Ni pun soalan yang biasa keluar. Soalan 5. Okey, tapi ada soalan ke kat sini? Saya nak tanya. Ada tak apa-apa soalan kat sini? Okey, ini senang kot Itulah, dia cakap senang kan, tapi nanti ada yang bermasalah juga nak selesaikan. Kita kena jangka juga kan. Okey. Kita buat ni memang tak ada cara lain lah, melainkan kena buat latihan. Okey. Tengok tu memang faham lah kan. Tapi kita tak tahu yang kita faham sebenarnya sampai kita boleh buat. Okey. Kemudian ada banyak lagi kan. 5. Saya nak tulis ni lama saya tulis ni. Okey. Jadi saya harap awak boleh gunakan dia lah. Okey.
Okay, kita tengok yang seterusnya. Soalan 5. Okay, memang selalu aku akan jumpa macam ni. Kalau di sini, dia beri awak satu saja persamaan. Yang tadi tu. Dia beri awak satu persamaan saja, iaitu ini, sata condong. Sata condong itu. Okey, kemudian dia bagi tahulah ada sata lain lagi, tapi dia tak bagi tahulah persamaan sata atau apa, sebab dia kata koordinat plane saja, iaitu sata-sata koordinat lah, iaitu yang sata-sata yang di sini. Tapi dalam kes yang selalu berlaku adalah dia bagi awak dua permukaan, contohnya silinder, kemudian dia bagi awak satu lagi sata, contohnya, dan sata tersebut intersect, dia bersilang. Kan? Dia bersilang tu selalunya, kalau saya boleh tulis kat sini, ni adalah contoh 5 kan. Selalunya dia akan bagi dua sata yang bersilang. Bila bersilang, awak kena tahu sebenarnya persilangan tersebut dia memberikan rantau R. Sebenarnya, selalunya. Tadinya awak kena tahu persilangan tu, baru awak boleh dapat rantau R. Selalunya lah. Okey, kemudian baru boleh selesaikan. Contohnya kat sini, kita ada permukaan satu. Ataupun kita kata permukaan satu lah. Permukaan satu. Ataupun perpejar satu. Adalah silinder. Sorry. X kuasa 2, Y kuasa 4. Kemudian permukaan 2. Adalah sata. Sata Y tambah Z sama 4. Seperti mana saya pernah cakap sebelum ni, kalau 2D, kan, kita ada lengkung. Kalau lengkung yang lurus dipanggil garis, kan? Kalau bahasa Inggeris curve, kan? Kalau garis dipanggil line, kan? Straight line. Kalau 2-3D, kita ada permukaan. Tapi kalau permukaan yang lurus dipanggil sata. Contohnya macam tadi lah, sata XY, XZ, sata YZ. Jadi kalau dia melengkung, dia panggil permukaan ataupun surface. Dalam bahasa Inggeris lah. Kat sini curve, ini line, ini adalah surface, dia panggil plane. Jadi kat sini permukaan 2 adalah satu sata ini. Kan? Kemudian dia sebenarnya dia bagi satu lagi lah, iaitu sata Z sama 0, iaitu yang bawah ni. Kan? Dia kata dapatkan isi padu bagi pejar yang dibatasi oleh silinder, sata ini dan sata yang bawah. Kan, maksudnya inilah gambarannya. Silinder, bila dia bagi macam ni, nanti saya akan terangkan macam mana. Tapi dia kata, kemudian Y tambah Z sama 4, iaitu sata condong kat sini. Dia lurus tapi dia condong, sending. Kemudian sata Z sama 0, iaitu sata yang bawah ni. Iaitu kita punya tapak, base kepada silinder tersebut. Okay, jadi kita tengok sini, kita ada silinder. Ni. Jadi kat sini, ni adalah persamaan apa kalau siapa ingat? X tambah 2, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Ini persamaan apa? Siapa saya tanya? Adawiyah? Ini persamaan apa ni? Ada tak Adawiyah? Ya, Doktor. Persamaan apa ni? Awak dah tahu. Biasa awak jumpa sebelum ni. Bulatan. Bulatan kan? Dia jarinya berapa? Jari 2 kan? Jadi kat sini kita nampak, kita tengok X tambah, sorry saya tertinggal satu perkataan, satu ni, permukaan 3 lah. Permukaan 3 Z sama 0. Sata Z sama 0. Okey. Jadi kat sini persamaan yang pertama kita tengok, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Kan, ini adalah persamaan bulatan.
Bila sebut bulatan, awak kena specify selalu kan. Pusat dia berapa? Pusatnya 0,0. Jarinya berapa? Jarinya adalah 2. Kan sebab ini adalah 2 kuasa 2. Bila sebut bulatan kena bagi tahu. Pusatnya apa, jarinya apa. Contoh macam ellipse kan. Soalan tutur, soalan mid-sem, soalan quiz kan. Ellipse. Bila ellipse, pusatnya apa? Kan? Kalau ni dia akan tanya pusat tu kan. Center dia tu. Dia kena bagi tahu. Jadi ini adalah bulatan. Bulatan adalah 2D. Bulatan adalah 2D. Kan? Tapi kenapa kita gunakan dia untuk mewakili silinder? Sebab silinder 3D kan? Kita tahu ni adalah bulatan. Silinder kita tahu silinder adalah macam ni kan? Okey? Sebabnya dia, of course lah sebab dia punya dimensi dia berlainan. Kan? Satu lagi adalah silinder ni dia tak bergantung, dia nak bagi tahu adalah katalah Z sama dengan, yang kita tahu kalau kita tengok paksi dia, kalau kita ada paksi, kat sini, kita ada X, ada Y, kita ada Z. Okay, bila Z sama dengan kosong, kita dapat tapak silinder tu. Bila Z sama dengan 1, silinder kita potong dia, kita akan dapat kat sini contohnya. Bulatan yang sama jugalah, cuma nilai Z dia berbeza. Bila Z sama dengan 2 contohnya, kita dapat lagi bulatan yang sama. That's why kita kata dia adalah silinder. Maksudnya dia tak bergantung kepada X, kepada Z. Jadinya kita kata macam nak cakap untuk apa-apa nilai Z, kita kata keratan rentas, cross section, keratan rentas silinder adalah bulatan. X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 ataupun A kuasa 2. A itu adalah jari. Jadi tak ada kebergantungan terhadap Z. Tak ada kebergantungan terhadap Z. Jadi kita tak perlu nak masukkan Z dalam persamaan. Katalah awak kata, kalau macam ni baik kita buat macam ni. Z sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Kan? Nampak macam betul. Tapi tak. Ini salah. Sebab ni adalah untuk mangkuk tu. Maksudnya begini. Kalau kita lukis Z sama X kuasa 2, Y kuasa 2, kita akan dapat ni X, ni Y, ni Z. Maksudnya kita dapat dia bentuk macam ni. Bentuk mangkuk. Sebabnya untuk apa-apa pasangan, katalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, kita dapat Z sama dengan 2. Jadinya dia bentuk mangkuk. Maksudnya dia sentiasa nilainya semakin menjauhi kosong-kosong, kan? Katalah X adalah A, Y sama dengan B, Z sentiasa hasil tambah dia. Sentiasa, maksudnya makin menjauhi kosong-kosong, nilai Z akan semakin besar. Yang bermaksud dia akan makin tinggi. That's why kita dapat untuk macam ni. Kita tengok apa nama dia tiba-tiba lupa pula. Gitu. Jadinya bukan. Kita tak boleh gunakan ini untuk mewakili satu silinder. Jadi silinder, inilah persamaannya. Kita gantikanlah dengan apa-apa jari, kat sini jari 2 lah. Itu dia. Contohnya macam ni lah. Kalau kita ingat balik, kalau kita ada 2D, ialah paksi XY. Kita ada satu garis. Kita namakan dia Y sama dengan di sini 1. Di sini Y sama dengan X tambah 1. Kan? Tetapi, katalah garis kita macam ni. Kan? Ini 1. Kan? Jadi kita bagi nama dia, kita bagi persamaan dia apa? Kita tak bagi persamaan Y sama dengan 1.
Kan y sama dengan 1 macam ni. Kan? Tapi kita bagi x sama dengan x sama dengan 1. Maksudnya tak ada y pun dalam persamaan ni. Sebab apa? Sebab regardless of the values of y, apa pun nilai y, x masih lagi 1. Kan? Katalah kat sini x 1. Kan? Kalau kat sini x 1 juga. Kat sini x 1 juga kan. Nilai ni setiap 1. Jadi kita gunakan x sama 1. Y tak ada dalam persamaan tu. Kan? Padahal kalau yang ni ada y, ada x. Maksudnya kalau y sama dengan 1, x sama dengan 0. Y sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadinya persamaan ni walaupun persamaan bulatan, tapi dia sebenarnya terpakai untuk silinder. Ya. Jadi saatah y tambah z sama dengan 4 ni kita boleh gunakan cara yang tadi. Tapi kita nampak y tambah z sama dengan 4 jadi tak ada x. Kan? Bila tak ada x, maka kita tahu untuk apa-apa nilai x, saatah ni akan tak ada perubahan pun. Jadi kalau kat sini kita tengok, dia tak ada perubahan lah. Tapi tak nampak sangat lah macam ni kan. Untuk apa-apa nilai x, dia macam tu je. Jadinya kalau kita tengok, y tambah z sama dengan 4, ataupun kita boleh tulis sendiri z sama dengan fxy sama dengan 4 tolak y. Tak ada x dalam tu. Jadinya kalau kita ada begini, katalah ni sekejap ya. So bila katalah paksi ataupun saatah yz. Dia saatah yz dia adalah bermaksud saatah x sama dengan 0. So kita dapat z sama dengan 4 tolak y. Kan? Bila x sama dengan 1 pun dapat benda yang sama. Jadi kalau kita lukis z, y. So ni adalah negatif y tambah 4 kan. So dia adalah putasan dia 4. Sini pun mesti 4. So 4 bahagi 4 dapat 1. So negatif 1 sebab dia menurun kan. Kecurangan dia menurun. Jadinya begitulah. Jadinya kalau kita letak x, oleh itu kalau kita letak x macam ni, dia sama je, dia tak ada perubahan. Dia sentiasa akan menurun macam ni. Dia tak bergantung dengan x. Dia hanya bergantung dengan y sahaja. That's why kita dapat untuk macam ni lah. Untuk yang ni. Okey, tapi tak lukis habis lah. Kemudian, itu soalan yang nombor 2. Jadi kat sini, kita ada x tambah 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 4. Kemudian saatah z sama 0. Jadi kita nak gabungkan. Kita nak gabungkan silinder ni dengan di sini kan. Jadi kalau saya ambil ni, hopefully dia muat lah. Saya nak isi balik. Nak gabungkan dia, sorry. Jadi ke sini, saya ada begini. Kemudian saya boleh tambah sikit sampai sini. 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 Kemudian ni 4 kan. Jadi kita ada silinder tadi. Dia adalah jejari 2. Jadinya, sini. Kita bisa guna warna lain. Dan begini. Ini meter 2. Ini meter 2. Benar silinder ni, dia mesti naik atas. Jadi saya ni kat sini, saya kena extend sikit saya punya gambar ni. Extend sampai belakang. Kemudian silinder saya untuk gambar dia, saya pun dah kat sini kan. Sepatutnya dia macam ni. Okey, tapi kalau ikutkan, kita tak perlu pun macam ni. Kita kena panjang lagi sebenarnya. Sebabnya kita tak ada had pun, dia tak tetapkan had z sampai x, y sampai mana kan. Sebenarnya dia panjang lagi. Dia macam ni lah.
Panjang lagi macam ni. Sampai atas. Dan ni pun sebenarnya boleh panjang lagi sampai sini kan. Okey, kat sini. Ini kita punya satah kita. Okey. Sebenarnya satah kita pun dia boleh panjang lagi. Kan, dia tak ada had pun. Kan, cuma dia bersilang dengan dekat 4 ni. Dapat macam ni lah. Okey. Dia bersilang, dia potong macam tu. Okey. Ataupun kalau daripada tepi macam ni. Let's say kita ada paksi, kalau kita buat 3D, payah sikit kita nak lukis kan. Tapi kalau dalam, kalau ini Z, ini Y, kita tahu tadi, kita punya lukisan tadi, macam ni. Oh, sorry. Sini 4 kan, ni 2D Kemudian, silinder kita. Kan, silinder kita simetri kan. Artinya, kalau simetri, maksudnya dia jadinya 2, maka silinder kita macam ni. Kalau pandang daripada tepi kan. Silinder kita macam ni sampai atas. Yang ni satah kita ni dia potong macam ni. Yang ni 2. Yang ni adalah negatif 2. Jadi yang kita nak dia kata adalah permukaan surface ni. Kemudian silinder ni dan juga satah bawah. Jadinya yang kita nak tahu adalah isi padu yang ni. Ataupun dalam gambarannya yang ni lah. Dalam 3D. Okey? Gitu. Jadinya bila bersilang, kita nampak ni. Rantau R kita adalah tapak kepada kita punya silinder. Itu yang ni. Jadi kita ada bulatan lah. Kita ada bulatan sebagai kita punya rantau. Macam ni. Ini. 2, sorry, ni Y, ni X. Negatif 2, negatif 2. Okey, jadi kita akan kamerkan. Jadi kameran kita macam ni. Kameran ada 2. Kita nak cari isi padu. V. Kameran kedua terhadap rantau R. Kemudian F, X, Y. D, E. Okey. Jadi F, X, Y adalah ni. F, X, Y adalah satah condong ni. Iaitu Z sama dengan 4 tolak Y kan. Yang kita diberi ni kan. Okey. So kita masukkan. Ni saya tak tulis dulu. Jadi ke sini 4 tolak Y. Kemudian dx dy kita tengok dulu. Okey, kat sini let's say kita ada bulatan. Kita tahu bulatan ni x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 4. Okey, katalah kita nak ambil jalur kita start daripada sini. So dia mula daripada titik, dia makin lama dia makin panjang. Makin panjang dan tak ada masalah pun. Dan akhirnya dia jadi titik. Jadi tak ada masalah, kita boleh buat kameran yang macam tu. Okey. Maksudnya kita gerakkan arah ni. Jadinya X daripada negatif 2 sampai 2. Ini Y. Berapa kita pun tak tahu. Kemudian masuk sini dy dx. Okey. Jadinya bila kita gerakkan, batas belah atas bermula dari titik. Kemudian dia berubah. Makin panjang dan makin pendek. Batas atas. Batas bawah pula, makin lama dia makin panjang juga. Tapi makin pendek dan diterangkan oleh lengkung yang bawah. Isunya, lengkung bawah dengan lengkung atas macam kita nak terangkan. Boleh saja sebab kita ada persamaan bulatan ni. In fact, persamaan bulatan ni, kalau ni Y, ni X, kita boleh tulis dia. Yang belah atas ni adalah Y sama dengan, kita manipulate ni, 4 tolak X kuasa 2. Yang belah bawah adalah Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2 negatif. Jadinya kita boleh cuba masukkan. Let's say X sama dengan 2 kan. Bila X sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan 4 tolak
Sekejap. Y sama dengan sekejap ya, 4 tolak x2. Oh sorry, let's say x sama dengan kosong. Kat sini. Kan? X sama dengan kosong, y sama dengan 4 tolak kosong, 4 punca kuasa dapat 2. Iaitu yang di sini. Bila x sama dengan 2, kita dapat y sama dengan 4 tolak 2 kuasa 2, kita dapat kosong. Iaitu yang ni, betul lah. Yang bawah pula kita check. Bila x sama dengan kosong, kita dapat y sama dengan 4 tolak kosong, iaitu 4, punca kuasa kepada 4 iaitu 2, darab negatif. Kita dapat negatif 2. Memang betul lah titik ni. Okey, jadinya batas atas adalah lengkung y sama dengan punca kuasa 4 tolak kuasa 2. Batas bawah adalah lengkung y sama dengan negatif punca kuasa 4 tolak kuasa 2. Jadi kita dah ada y kan, jadi kita boleh terus masukkan kat sini. Y sama dengan negatif 4 tolak kuasa 2. Ini adalah 4 tolak kuasa 2 tanpa negatif. Okey, kemudian kamikan. Okey, kamikan tengok kat sini, saya dah buat. Kamikan terhadap y. Dia dapat 4y tolak y kuasa 2 per 2. So dalam sebutan ni tak ada x. Integran kita tak ada x. Kita gantikan. Gantikan dalam y. Kita dapat macam ni. Okey, dapat macam ni. Okey, yang ni susah sikit. Ini awak selesaikan. Nanti awak akan dapat sampai yang ni saya nak tunjukkan. Dapat sampai 2. Sorry, negatif 2. 2. 8. 4 tolak x kuasa 2 dx. Okay, awak nak kamikan dia. Ada pelbagai cara kan, awak dah pernah belajar tu pun dekat sekolah pun kan, ataupun saya tengok mungkin kat matrik ke ataupun kat kelas 1 ke. Okay, bila awak nak kamikan, macam saya tak perlu buat penggantian sebab saya dah boleh, dah biasalah kan. Tapi kalau awak tak sure, tak pasti, awak gantikan. Let's say awak ambil, awak nampak ni, selalunya dalam ni awak akan ambil dia sebagai u. Dia u, saya nak gunakan warna yang lain. U sama dengan 4 tolak x kuasa 2. U sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Kemudian awak nak kamikan du dx kan. Sekejap ya. Sekejap. Itu saya banyak Allah. Okey, sorry. U sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Okey. Jadinya awak akan tukar, awak buat change of variable ataupun tukaran pola ubah. X awak akan tukar dalam U. Jadinya semua yang ada X akan jadi U. Termasuklah di sini, termasuk juga batas awak. Kebanyakan pelajar saya tengok dia tak tukar batas ni. Dia kat sini, walaupun dah tukar kepada U, batas dia tak tukar. Jadinya sini X sama dengan yang kedua, 2, saya akan tukar dia kepada U. Jadinya saya ambil ketepatan ni nak terangkan jugalah. Jadinya U sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Bermaksud kita nak du dx sama dengan bezakan iaitu 2x. Okey. Kemudian awak nampak du dx ni, awak nampak x kat sini, jadi awak nak gantikan dx dengan du. Jadinya awak buat awak buat pecahkan. Sebenarnya pecahkan ni terbitan ni ada ramai juga matematician yang tak terima untuk pecahkan, tapi dia memudahkan. Jadi kat sini kita ambil dx bawa ke atas adalah negatif du bahagi 2x kan. Saya bawa ke atas, yang ni saya bawa ke bawah. Okey. Sekarang ni semua yang dx akan digantikan dengan du, akan u lah. Jadinya tapi sini tak tamat lagi. Sebab kita ada x. Kita nak dalam sebutan u saja. Kita tak nak tengok ada u lagi. Sorry, ada x. Jadi kita nak gantikan 2 x dekat sini kan. Ataupun kita biar dulu. Okay. Kita biar dulu sekejap. Okay. Kemudian apa lagi? Yang ni nanti jadi u 8. Okey, batas. Bila x sama dengan negatif 2,
U sama dengan negatif 2 kuasa 2 4. Oh, sekejap. Boleh ke ni? Saya takut tak boleh ke kan? Negatif 2 kuasa 2 4. 4 tolak 4 kosong. Kalau X sama dengan 2, sekejap, saya rasa tak boleh. Sebab dia adalah, sekejap saya tengok. Sekejap saya tengok. 4 tolak X kuasa 2. Okey. Saya silap kat sini. Gitu. Kalau batas dia, saya akan dapat kosong. Saya akan dapat sama. Okay. Sebab dia adalah, tengok kejap. Out function. Ada siapa yang tahu ke? Sini. Saya akan dapat dari 2. Jadi tak apa. Jadi kita gantikan. Ni saya pun lupa kat sini. X sama dengan negatif 2. Kita gantikan kat sini. Kita dapat, kan, ini adalah formula pergantian kita. Kita dapat U sama dengan 4 tolak 4. So, bila X sama dengan 2, sebab ni batas kita dari 2 dengan 2 kan. Okey. Kita dapat U sama dengan kosong juga. Jadi batas kita sama kan. Jadi kita tak boleh nak gantikan secara mudah. Kita kata tak boleh lah nak gunakan pergantian yang macam tu kan. Tapi ada satu cara lain lagi yang saya tulis kat sini, iaitu kita gunakan trigonometric function. Kat sini maksudnya saya nak ambil, kalau kita ingat balik kan, kalau bentuk macam sebenarnya kalau kita nak buat pergantian lebih susah, kita gunakan trigonometric function. Jadi kat sini saya akan ni yang kes tak berjaya lah kan, walaupun tak berjaya tapi at least kita belajar something lah. So kat sini kita ada X sama dengan negatif 2, 8. Dan kat sini kita nampak kat sini kan, kalau kita keluarkan, contohnya kita buat saya nak keluarkan ataupun saya nak faktorkan lah, saya nak faktorkan ni, saya buat 4 1 tolak X kuasa 2 per 2 dx kan, sebab X kuasa 2 per 2 adalah X kuasa 2 per 4 kan, tapi 2 ni ada dalam kurungan jadi 2 lah kan, 2 kuasa 2 4 juga kan. Okay, macam ni. Jadi 4 ni saya akan keluarkan. Jadi dia 4 kita keluarkan punca kuasa kan. Bila punca kuasa jadi 2 lah. Jadi 16. 1 tolak X kuasa 2 per 2. Ni lagi jelas. Kita lagi jelas. Kita ingat balik. Kalau kita ada contohnya sin theta kan. Kalau kita ada 1 tolak sin theta kuasa 2 macam ni kan. Jadi kita tahu 1 tolak sin theta kuasa 2 adalah cos theta kuasa 2. Jadi kita akan dapat cos theta. Jadinya makin pendek kan. Daripada panjang macam ni, kita buang kuasa 2 tersebut, kita buang punca kuasa, kita dapat satu term yang sangat pendek. Jadinya kita gunakan kaedah yang sama. Dekat sini bermaksud kita ambil ini sebagai sin theta. Kita boleh juga gunakan cos theta, tak ada masalah. Tapi kalau gunakan cos theta, kita kena sesuaikan lah kita punya batas ni. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi kat sini kita ambil, saya gunakan yang lain, U sama dengan, bukan U. 2 sama dengan sin theta. Yang bermaksud dx d theta, ataupun saya nak bezakan terhadap theta untuk kedua-dua belah, saya dapat 1 per 2 dx d theta sama dengan
cos theta. 1/2 pemalas, jadi kita tak bezakan dia. Kemudian x dx d theta, kemudian sin theta dapat cos theta. Okey, kemudian ni dx. Kan? Kalau kita perlukan dx, bermaksud dx sama dengan 2 cos theta d theta. Kita bawakan tadinya yang ni nanti kita boleh gantikan. Dx kita gantikan dengan 2 cos theta d theta. Kemudian apa lagi? Yang ni kita gantikan, yang ni pemalas. Okey, batas lah. Bila x sama dengan negatif 2, tengok kat sini. Bila x sama dengan negatif 2, bermaksud kita ada negatif 2 bahagi 2 sin theta. Sin theta sama dengan negatif 1. Jadi kita tengok sin theta punya graf. Macam mana sin theta punya graf, kan? Saya ambil macam ni. Sin theta adalah macam ni, kan? Kita nak negatif 1. So, negatif 1 sini lah. Iaitu pi per 2. Bermaksud theta sama dengan negatif pi per 2, sorry. Kita tengok balik. Itu silap. Betul lah, negatif pi per 2. Sebenarnya ada banyak value lagi, kan? Macam dalam quiz, dalam exam banyak value sebenarnya yang kita kena nyatakan. Tapi untuk kes ni kita ambil satu je. Dan bila x sama dengan 2. Bermaksud kita gantikan kat sini. 2 bahagi 2, 1. Ataupun saya tulis penuh lah. Theta bermaksud sin theta sama dengan 1. Dan bermaksud theta sama dengan sin theta, ni adalah sin theta. Bila 1 bermaksud ni adalah pi per 2. Okey, jadi kita gantikan semua. Gantikan semua. X sama dengan negatif 2 adalah bermaksud ni x sama dengan negatif 2. Bermaksud theta sama dengan negatif pi per 2. X sama dengan 2 bermaksud theta sama dengan pi per 2. Okey, logik sikit, kan? 16. Kemudian 1 tolak x per 2. X per 2 adalah sin theta. Jadinya 1 tolak sin theta kuasa 2. Dx adalah 2 cos theta d theta. Jadi kat sini kita gantikan lah. Jadi ni pi per 2. So kat sini 16. 1 tolak sin theta kuasa 2 adalah cos theta kuasa 2. Dan kita punca kuasa. So kita dapat cos sahaja. So 32 pi per 2 cos theta kuasa 2 d theta. Kita nak kamikan ni. Jadinya cos theta kuasa 2. Tengok macam saya buat tengok sini, sampai sini lah. 32. Jadi kita gantikan. Kita gunakan identiti lah. 1 tambah sudut separa kat sini. Tuliskan. Kita kamikan. Dapat jawapan. Okey. Nanti awak semak balik lah yang ni. Saya tak tunjukkan sebab dah ada kat sini, kan. Kemudian kalau kita nak buat, satu lagi kalau kita nak buat, tadi kita anggap jalur kita macam ni, kan. Sekarang kalau jalur kita daripada bawah. Saya nak ambil kita dekat bawah ni. Kalau jalur kita daripada bawah, katalah bulatan macam ni. Dua. Kat sini. Jalur kita nak gerakkan dia ke atas lah. Kita nak gerakkan dia ke atas. Maksud dia ini. Jadi kita akan dapat yang lain lah. Bila berkurang macam ni jugalah. Cuma dalam kes ni, dia berbeza sikit. Sebab untuk bulatan, persamaan dia sentiasa x kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan 4 lah dalam kes ni. Jadinya, kalau kita nak tulis, kita nak kamikan dia di ni up, yang ni fxy dA.
Okey, jadi kita bermula daripada, kita nak kabinkan dia daripada y sama dengan negatif 2 sampai 2. So ni x kita. fxy dA. Dalam kes ni, rantau batas kiri kita adalah sini, 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 sini sampai sini. Ini adalah lengkung apa? Ini adalah lengkung x sama dengan 4 tolak y kuasa 2 punca kuasa negatif. Lengkung ini. Kemudian batas kanan kita ini dia sentiasa ada pada lengkung belah kanan, iaitu x sama dengan 4 tolak y kuasa 2 punca kuasa. Dia terbalik Tadi kita gunakan y sebagai kepala rumus kan. Ini kan y sama dengan 4 tolak y kuasa 2, tapi yang ni x sama dengan 4 tolak y kuasa 2 punca kuasa. Jadi kita gantikan. Jadinya kat sini belah batas yang lebih kecil, iaitu batas kiri, iaitu x. Kita nakkan x. Negatif 4 tolak y kuasa 2 punca kuasa. Yang ni x sama dengan 4 tolak y kuasa 2. fxy ni gantikan, sama juga. fxy adalah 4 tolak y. So kat sini saya padam sikit. Kita ada 4 tolak y. Ini pun dA, tukarkan ni. 4 tolak y. dA adalah dx dy. Okey. Gitulah. Sepatutnya awak dapat macam tu. Okey. Yang ni adalah tertib kameran, kita dah tengok. Yang ni awak minta awak, tadi tu minta awak tolong tengok balik, selesaikan. Okey, kita take 5 dulu. Take 5 dulu. Sekarang 11.18. Kita sambung balik 11.25. 11.25 kita akan buat contoh. Okey. Tapi ada soalan ke sebelum tu? Ada ke? Ibu Anis? Ada soalan je? Doktor. Ya. Macam mana nak tahu yang nak kena tukarkan kepada sign tu? Ada yang ni buat contoh. Jadi kalau betul, dia kena ada susah sikit kan. Tapi kalau macam ni kita nampak macam bentuk dia tadi tu kan, 1 tolak sin theta kuasa 2 kan. Sebab kita nampak macam ni dia boleh ringkaskan. Mungkin ada banyak cara lagi yang kalau awak boleh cam. Contohnya kalau kita belajar integration by substitution kan. Ada keadaan yang kita gunakan tan. Kalau ingat balik pernah belajar tu kan. Okey, ada yang kita gunakan kalau macam ni biasalah kan. X kuasa 2 kita letak sebagai u kan. Kalau macam ni u macam tu lah. Sekejap je saya nak tengok. Kalau macam ni tak payah gunakan substitution pun tak apa, tapi boleh je nak lagi mudah kan. Integration. Kalau contohnya sekejap saya nak tulis. Katalah awak kena kamikan macam ni. AB 1 tambah X kuasa 2. Sini dx. Jadi awak ingat balik trigonometri punya function kan, awak ada 1 tambah tan theta kuasa 2 sama dengan secant kan, sec adalah 1 over 1 over cos kan, secant kan. Jadinya kalau awak ambil x sama dengan di sini kan, x sama dengan tan theta. Sini lagi akan jadi lebih mudah lah kan, sebabnya kalau x sama dengan tan theta, jadinya 1 tambah x kuasa 2 dia akan jadi 1 tambah tan theta kuasa 2 kan. Jadi 1 tambah tan theta kuasa 2 adalah secant kuasa 2 kan. So x kuasa 2 ni adalah punca kuasa, kita dapat sec kuasa 2. Sec lah, sec theta. Sec theta adalah 1 cos theta lah kan. Selalunya macam tu. Cumanya kena hati-hati juga sebabnya
walaupun awak dapat mudahkan integral awak, tetapi dx ni dia kadang-kadang dia akan jadi tricky lah. Sebabnya kat sini kan, awak ambil x sama dengan tan theta. Jadinya, awak nak hapuskan dx ni kan, sebutan x ni awak nak letakkan, awak nak gantikan dengan sebutan theta. Jadi kat sini, dx d theta adalah kena bezakan tan theta. Tan theta apa bezakan? Ingat tak? Kan, tan theta adalah tan theta sec theta kan? Betul ke? Saya pun derivatif tan. Sec kuasa 2. Sec. Jadinya kalau x sama dengan tan theta, bermaksud ds d theta adalah secant kedua. Okey. Kan? Yang bermaksud dx adalah secant d theta. Okey. Jadinya oleh itu katalah awak perlukan kami kan, awak perlu kamiran yang ni kan. Jadi kamiran awak ni menjadi batasnya saya tak tukar lagi, jadi saya tukar. Batas awak menjadi bukan batas, ya. Jadi kamiran awak menjadi ini, iaitu ni. Kita dah tukarkan dia sampai secant theta. Saya ambil sampai sini, saya tak ambil sampai bawah. Saya ambil sec theta. Okey. Kemudian dx. Dx adalah ni. Sec kan. Okey. Batas kita pun tukar juga sebenarnya. Tapi saya tak nak tunjukkan. Dia jadi sec 3 theta d theta. Okey, jadi senang ke nak tukar, nak kamikan kan? Senang ke? Macam susah je kan? Okey, jadi sec theta kat sini dia akan jadi saya tengok kita kena pecahkan dia dua kan? Sec theta tak silap saya dengan sec maksudnya kita kekalkan yang atas ni kalau maksud saya kita kekalkan yang ni. Sebabnya kalau kita daratkan kita dapat sec 3 theta, sec theta kuasa 3 lah kan, atau sec 3 theta macam ni kan. Okay, jadinya tak mudah kita nak dapatkan dia punya formula lah. Tapi seingat saya kalau kita kekalkan macam ni, dia masih lagi kita boleh dapatkan. Contohnya kat sini saya ingat saya sec theta ni, batas ni saya tak tukar, saya tak nak tunjukkan. Okey, kat sini jadi sec theta kuasa 2 adalah apa tadi? Ini 1 tambah tan theta kuasa 2 d theta. Okey, yang ni tak silap saya lebih mudah untuk kita kamikan. Sekejap saya tengok, saya tak ingat sangat saya tahu formula dia tapi saya tak ingat dia punya derivation dia. Sekejap saya tengok integration 1 tambah 1 tambah x kuasa 2. Kita tengok tak ada pula. Tapi saya tak ingat sangat dia punya derivation dia. Tapi itu contoh saya je lah kan. Tapi selalunya begitulah. Awak kena tengok kesesuaian ni. Ataupun kalau awak tengok integration trigonometric. Trigonometric substitution. Dan dia ada bagi contoh. Dulu masa peringkat awal-awal dulu kan, peringkat metrik ke, macam saya ambil A-level ke, kita ada belajar lah kan. Jadi kat sini tengok dia. Saya sebenarnya kalau tengok saya biasanya saya akan gunakan contoh yang ni lah daripada Pulse online notes ni lah. Jadi kat sini kita ada panjang kan, jadinya digunakan second. Sebabnya bila gantikan kita dapat ini susah sangat ni. Sekejap saya tengok.
Tak ada yang lebih mudah. Yang itu susah juga. Sebab ni memang topik yang fokus pada substitution saja kan, which is bukanlah kita punya kita punya main pun kat sini kan. Sekejap je saya tengok method of trigonometric computation. Dah lebih masa tapi sekejap ya. Okey, kalau yang ni ini kita gunakan 2 sin theta ke. Okey, kalau yang ni macam tadilah yang tadi. Yang saya tunjuk tu ni tak ingat contoh. Yang ni. Saya tertinggal contohnya tadi. Sepatutnya saya nak tunjukkan, betul lah. 1 tambah yang saya dapat second macam ni. Kemudian kenapa tak selesai saya punya sec theta. Okay. Sekejap je saya tengok. Tak apa, nanti saya tengok balik. Saya tengok balik contoh untuk yang substitution gunakan trigonometric function. Nanti saya akan bagilah. Tapi idea dia macam tu lah. Kat sini. Macam ni kan. Macam ni saya dapat gunakan sign tu sebab saya nampak dekat sini 1 tolak something kuasa 2 punca kuasa. Jadi saya nampak okey, sin theta lah yang sesuai ataupun cos theta, mana-mana boleh kan. Sebabnya kalau kita gunakan sin theta kita akan dapat cos theta. Kalau kita gunakan cos theta sebagai ganti kat sini kita akan dapat sin theta dekat sini. Dia terbalik kan. Tapi tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Jadi saya akan tengok, saya akan cari bahan yang saya rasa sesuai. Saya akan bagilah insya-Allah lah hari ni juga. Okey. Okey, tak apa. Dah lebih masa dah. Kita verify dulu. Kita ni sampai 11.35 lah. Sampai 11.35. Okey, terima kasih.
Okey, kita sambung balik. Okey, nanti saya macam saya cakap tadi lah, saya akan bagikan panduan sedikit lah untuk yang integration by substitution tu. Ya, walaupun kita belajar tapi just kind of refresh balik lah. Kemudian tapi itulah kena buat latihan lah. Walaupun contohnya ada beberapa kan, tapi tak cukup lah. Obviously kita kena buat latihan. Okey, kemudian kita tengok ni pembalikan tertib ataupun urutan kamera ni kita dah tengok dah sebelum ni kan. Okey, jadi kat sini kita tengok rantau ni sebenarnya atau pasal nak tulis sekejap penukaran ataupun pembalikan penukaran tertib kamera ni. Oh, sorry, saya tak share. Oh, sorry, saya tak share. Okey, boleh nampak penukaran tertib kamera. Macam saya cakap sebelum ni, kan, kalau kita ada rantau, contohnya kita ada rantau gini kan, ataupun sebelum ni kita ada rantau yang macam mana bagi tengok balik. Ada rantau tu kita kena pecahkan dua kan, leceh kan. Contoh macam rantau macam ni kan, kita ambil rantau ni, kalau kita kamerkan, kita start dari sini, jalur kita macam ni, dia tak ada masalah kan, maksudnya kita gerakkan arah macam ni, dia tak ada masalah sebab kiri dan kanan kita, kiri ada satu function sahaja yang describe titik ataupun batas kiri. Belah kanan pun satu function sahaja yang describe batas kanan. Tetapi kalau kita buat macam ni contohnya, kita ada rantau yang sama. Oh, sorry. Bolehlah saya buat ni. Katalah kita rantau kita jalur kita macam ni, begini. Maksudnya kita nak gerakkan pada arah X. Gerakkan pada arah X. Dia bermasalah lah, seperti mana yang awak tahu, batas belah atas tak ada masalah, dia malar. Maksudnya kalau kat sini, batas atas adalah malar. Tapi batas bawah, okey, ni okey lagi, tak ada masalah, adalah fungsi. Tetapi bila awak proceed, batas bawah ni akan berubah function yang lain. Kan, batas atas masih kekal, batas bawah ni ada function lain. Jadi ada dua function yang menerangkan batas bawah. Jadi awak tak boleh gunakan terus, awak kena pecahkan. Ni kita dah bincang sebelum ni lah. Awak kena pecahkan. Jadinya awak ada rantau R1, rantau R2. Tetapi sekarang kita nak bincangkan, kita ada batas yang kita boleh buat mana-mana. Macam ni. Kan? Katalah rantau kita, kalau saya nak ambil ni semua, boleh kan? Sekejap ni. Snapshot. Dalam ni, kalau saya paste, katalah kita nak ambil batas kita macam ni, bukan batas, jalur kita macam ni, kita nak gerakkan dia ke arah kanan. Sebelum tu saya nak copy paste satu lagi. Supaya saya senang nak lukis dia. Nak tu kan. Okey. Jadinya kita nak gerakkan dia belah kanan. Macam ni kan. Jadinya saya punya bermula dengan titik, kemudian saya akan dapat saya punya jalur saya sampai habis. Jadinya saya dapatlah saya punya batas bawah saya iaitu malar kosong, batas kanan saya adalah apa yang diterangkan oleh function yang ni ataupun yang ni. Katalah kemudian saya nak buat, so ni tak ada masalah. Kemudian katalah saya tak nak buat macam ni, saya punya jalur saya macam ni. Saya nak gerakkan dia ke arah atas. Jadinya boleh, tak ada masalah. Saya dapat macam ni. Nilai batas kanan sentiasa ataupun batas yang berbesar sentiasa malar iaitu X sama dengan 1. Okay. Batas bawah sentiasa berubah tetapi masih boleh diterangkan oleh satu sahaja function. Bukan dua macam ni. Macam ni dua function tadi kan. Dua function kan. Jadinya kena pecah dua. Yang ni tak perlu pecah dua pun. Okey, jadi tak ada masalah. Dari segi batas tak ada masalah. Kemudian kita tengok soalan dia. Dia suruh kita selesaikan kamera ni. Dia suruh kita selesaikan kamera ni. Okey.
Jadi kat sini, kita nak kamikan terpulang lah, kita nak buat X dulu ke Y dulu ke kan. Tapi kita tengok kan, kalau dalam kes ni, bermaksud dia dah bagi siap-siap lah. Kita, yang ni X, bermaksud yang ni adalah X. Yang ni adalah Y, so yang ni adalah Y lah, Y sama dengan. Jadi kita kamikan Y daripada 0 sampai 2, bermaksud ini adalah yang ni. Kan? Sebab kita kamikan ke atas, daripada Y0 sampai Y2. Tetapi kalau kita tengok, kita nak kamikan terhadap X. Bolehkah kita kamikan terhadap X? EX kuasa 2 dx. Boleh ke? Kita nak buat yang dalam ni dulu. Boleh ke? Sebabnya kita tahu, kalau kita nak bezakan, katalah kita nak bezakan EX kuasa 2. Kalau kita nak bezakan, EX kuasa 2 tak akan berubah. Kan? Jadi dia punya integran sahaja kita akan bezakan, iaitu kita dapat 2x, kemudian EX kuasa 2 ni kekal. Okey. Jadinya kalau kita nak, bila kita tahu macam ni, katalah kita nak kamikan terhadap dx. Kita kamikan, kena kamikan dua-dua belah. So kita akan dapat kami beza dapat benda yang asal. Secara kasarnya begitulah. Sebenarnya kita kena berlainan sedikit sebenarnya. Okey. Jadinya ini kekal sebab ni kami beza, kami beza, so kekal. Yang ni 2x e x kuasa 2 dx. Okey, jadi kita nak kamikan yang mana? Kita nak e x kuasa 2 yang ni. Kita nak kamikan yang ni je. Jadinya kita perlukan 2x di depan. Macam saya cakap sebelum ni, kita tak boleh buat macam ni. Kita tak boleh buat, kalau macam tu, letaklah 2x ni di bawah. Sini. Kan? Tapi ni tak betul. Sebab x tak boleh buat macam tu. X adalah variable atau pemboleh yang kita nak kamikan, yang kita beri tumpuan sekarang, kan? Jadinya yang kita tumpukan. Jadinya x tak boleh bawa bawah. Kalau 2 saja boleh, tak ada masalah. Tapi x kena kekal. Yang bermaksud awak tak boleh kamikan macam ni. Awak kena ada x dekat depan dia. Kan? Contohnya kalau awak diberi kamikan x, e, x kuasa 2 dx. Ni boleh. Sebab awak boleh yang ni 2 ni boleh letak di bawah dan dapat jawapan dia. Dalam kes ni tak boleh. Sebab awak tak ada x kat depan dia. Awak perlukan x. Jadi caranya macam mana? Mungkin ada cara lain, kaedah berangka dan sebagainya yang dia pernah belajar mungkin tahu. Okey, jadi bila kita cubalah fikirkan, baik aku cuba tukarkan tertib kamiran. Iaitu kat sini awak nak ubah ini kalah integran sama. So dx dy awak nak buat dy dx. Dia maksud ni y, ini x. Jadinya rantau dia macam ni. Ni yang ni kan. Jadi kalau kita nak buat terbalik, dia jadi yang ni lah. Yang bermaksud x dari 0 sampai 1. Y daripada y sama dengan 0 sampailah ke atas ni. Batas atas ni y sama dengan 2x. Okey. Boleh ke tak ni kita cuba. Ni saya nak ambil ni. Kita cubalah kan, kita cuba tukar kan. Mungkin tak boleh kan, sebab banyak agak sebenarnya kalau kita belajar peringkat tinggi, banyak sebenarnya kamiran yang tak boleh diselesaikan secara tepat. Walaupun kita tukar batas kamiran. Kan, kita tukar tertib kamiran. Daripada dy dx kepada dx dy. Tak boleh sebenarnya. Kita guna substitution pun tak boleh. Jadi kita kena gunakan kaedah berangka. Numerical method. Itu di luar skop awak lah. Jadi kalau macam ni kita cuba. Kita adalah ni fungsi x kepada x ataupun fungsi dalam sebutan x, kita nak kamikan terhadap y. Bermaksud ini adalah pemalar. Kita anggap dia sebagai pemalar. Jadi kita dapat e x kuasa 2 darab dengan y kan, sebab ni pemalar. Jadinya 2x y sama dengan 0. Kita evaluate nilai dia. X sama 0, 1. Okey, so kita nak gantikan dengan y, ganti dalam y, jangan ganti dalam x. So e x kuasa 2 y, kita
kita letakkan 2x tolak EX kuasa 2, Y adalah kosong. Okay, so ni jadi kosong. Kita tinggal X sama dengan kosong, 1, ini 2x, EX kuasa 2 dx. Just nice. Sebabnya, kita kamikan ni, kita akan dapat, kita tengok ni. Daripada kita bezakan tadi kan, kita dapat derive. Bila kamikan 2x, EX kuasa 2 terhadap X, kita akan dapat EX kuasa 2. Itu yang ni. 1, kosong. Kita gantilah. E 1 kuasa 2 tolak E kosong, iaitu E1 tolak 1. Kan? So kat sini lah. E1 tu adalah E lah. Mungkin tak yang ni. Itu kita dah buat contoh dah kan. Okay. Cuma contoh hari tu saya bagi contoh tu adalah contoh yang tak sebenarnya yang contoh yang awak boleh selesaikan. Maksudnya kalau yang dalam ni, ini memang terpaksa awak tukar. Tapi contoh yang kita buat hari tu, nak tukar pun boleh, tak nak tukar pun boleh kan. Yang ni memang terpaksa tukar. Okay. Kemudian luas kamera ni, bila kita tahu, saya tengok satu je lah kan. Okay, sebab itu dah tengok dah kan. Okay. Jadinya kita menggunakan kameran ganda 2 untuk mencari luas R. Kan? Pelik kan? Selalunya kita gunakan kameran ganda 2 untuk dapatkan isi padu. Tetapi kat sini kita nak gunakan untuk cari luas R. Jadinya kita tahu isi padu adalah kameran fxy rantau R dA. Kan ni kita tahulah, sebelum ni kita tuliskan kat atas pun macam ni lah. Tetapi kalau saya tulis isi padu, kalau luas luas A adalah R, sini kena gantikan dengan 1 saja. Itu formula dia. Integran mesti sama dengan 1. Kan? Contohnya apa? Contohnya, okay, saya bagi awak contoh. Ni rantau R awak. Y. Saya kata dengan awak cari luas dia. Kan? Awak tahulah, ni awak nampak kan? Oh, kalau luas dia kali je lah. A adalah B tolak A darab B tolak C. Kan nampak macam ni. Tapi kalau kita nak gunakan kameran ganda 2, macam mana? Kita masukkan kat sini, kita gunakan formula ni. A rantau R 1 dA. Okey, katalah kita nak buat macam ni. Kita nak gerakkan jalur kita ke sini. Jadi kita akan kamirkan ke arah X daripada A, daripada ni sampai sini. Jadinya X, kita akan buat X kemudian lah kan. Daripada A sampai B. Sini 1. Kemudian, kalau sini Y lah kan. Jadi mestilah dy, dx. Kemudian Y kita sana. Bila kita gerakkan kita punya jalur kita, batas bawah ataupun batas pada Y ni sentiasa C. Dan batas atas sentiasa D. Jadinya kita ada C dan D. Ini 1 kan, kita tak letak apa-apa pun. Jadi kita dapat, kita kamikan lah. A, B, kita dapat 1, kamikan terhadap Y, dapat Y. Evaluate D dengan C. So gantikan, ni Y sama dengan C lah, Y sama dengan D, kita gantikan dalam Y, kita dapat Y sama dengan D, iaitu D tolak C. Dengan ni adalah pemalar, kita keluarkan dia. Kami kan 1 terhadap dx, kita dapat X.
Gantikan dengan B tolak A, terdapat B tolak C darab B tolak A. Which is ni. Okay, jadi ini contoh yang paling mudah lah. Bila kita ada rantau, kita nak cari luas rantau ni, kita perlu kamirkan rantau tersebut dengan 1 sebagai integralnya. Itu saja. Jadi ini ada cerita sikit pasal dia punya derivation dia, simple je. Okey. Dan ini pun tengok contoh dia. Saya nak cari rantau ni. Jadinya ni adalah kat sini. Katalah saya nak kamirkan daripada X sama 0 sampai X sama 4. Saya gerakkan pada arah X. Jadinya kat sini, saya tak nak tunjukkan, kita bincang banyak kali kan. Macam mana kita nak dapatkan batas tu. Jadi saya nak gerakkan X daripada 0 sampai 4. Batas atas adalah fungsi yang garis lurus. Batas bawah adalah fungsi yang melengkung ni, fungsi kuadratik. Jadinya integral dia sama dengan 1. Jadi kita tengok 0 sampai 4 untuk X berada di luar. Kemudian maksudnya di sini dx. Kemudian dalam ni dy, iaitu y. Batas bawah y adalah fungsi yang ni, tengah X kuasa 2. Setengah X kuasa 2. Batas atas adalah 2X. Simple je kan. Integral ni 1. Kan kiranya memang cari luas lah yang paling senang sekali. Sebab integral dia adalah 1. Kalau integral dia susah, jadi kamiran kita jadi makin rumit lah. Kamirkan dia dapat. Ataupun kalau kita nak buat satu lagi, kita nak buat macam ni. Jalur kita daripada bawah, kita nak gerakkan dia ke atas. Jadinya daripada 0 sampai 8 kamiran Y kita. Iaitu ini lah. Kamiran ni, jadinya kat sini, batas kiri adalah lengkung yang ni, tetapi kena dalam sebutan X. Macam ni lah. Batas kanan adalah yang ni. Punca kuasa 2Y kan. Kita tukarlah, kita terbalikkan yang ni kan, dapat yang ni. Jadi dapat yang ni. Cuba buat dulu. Lepas tu buat latihan tutorial yang saya dah bagi. Okey. Itu saja untuk yang bab yang ni. Okey. Ada masa sikit lagi saya nak tengok sekejap ya. Saya nak tengok okey, ada soalan tak sampai sini? Sekejap ya. Sambil saya buka ni kalau ada soalan ke. Nampak pula kan. Okey, calculus. Ni view sebagai masalah lah. Lain sikit lah daripada awak kan. Okey, sekejap je saya tengok ni kena dua. Yang ni. Kita tengok soalan tutorial. Okey, bahagian satu. Dia. Tak ada stop lah. Kan ini. Okey, saya yang buka ni saya suruh buat, saya dah tandakan. Okey, macam mana selesaikan pada rantau bukan segi 4 ni. Kita dah belajar dah ni. Banyak dah. Okey, macam ni kan. Ni lebih kurang soalan yang sama. Okey, ni pun sama juga. Nak lukis jalur je. Basically dia punya idea dia lah. Lukis jalur dia. Yang ni saya minta awak tulis dalam dx dy, tulis dia punya batas dia. Yang ni dalam dy dx. Jalur awak benar-benar jalur macam ni, jalur melintang, kemudian jalur menegak. Macam mana kita nak tulis kan? Tu je. Okey, yang ni pula tengok soalan dia. Saya kena besarkan sikit. Okey, kat sini sekejap ya. Ni saya tak suruh buat, tapi saya cadangkan awak cubalah buat satu soalan at least kan. Dia bagi awak kamiran, waktu bagi awak rantau. Yang mana rantau ni adalah dibatasi oleh di sini. Contohnya kita try satu lah, cara nak tulis dia. 1A. Contohnya soalan tutorial 1A. So kamiran ni tak kisahlah, boleh abaikan jenis 1 ke jenis 2 ke, tapi boleh cuba dua-dua, dx dy dengan dy dx. Dan R X kuasa 2 dA.
Dan R adalah rantau yang dibatasi oleh Y sama dengan 16 per X, Y sama dengan X sama dengan 8. Macam mana awak nak buat? Tu rantau dia. Rantau dibatasi oleh tiga lengkung lah. Ni lengkung, yang ni pun kira lengkung tapi dia adalah garis lurus lah. Sorry. Ni kita lukis. Okay, sorry, ni X, ni Y. Kemudian kita tengok, Y sama dengan X. Ni lengkung kan, susah sikit kot, jadi saya buat yang lain dulu. Jadi Y sama dengan X adalah macam ni. Oh, sorry. Cikgu ni. Okay, ni adalah Y sama dengan X. Kemudian X sama dengan 8. X sama dengan 8. Ni lah. Dari sini sampai atas ni. Kemudian apa lagi? Y sama dengan 16 per X. Jadi kalau X sama dengan 0, dia infinity. X sama dengan 1, dia adalah 16. X sama dengan 8, dia adalah 16 bagi 8, 2. Jadi ini kalau 8, 2. Jadi dia macam ni lah. Jadi sini adalah 2. Kemudian ni, kalau yang ni, ini, sini. Kan kalau X sama dengan 8, dia 2. Okey, yang ni adalah 8. Sebab kalau ni 8, yang ni adalah garis Y sama dengan X, jadi pun 8. Yang ni boleh kira lah, boleh kira berapa. Jadi dia kata dibatasi oleh ni, iaitu 16 per X, iaitu yang ni. Kemudian Y sama dengan X, iaitu yang ni. Kemudian X sama dengan 8, iaitu yang ni. Mana satu? Ni lah kan? Kalau macam ni, awak nak kameran, macam mana? Awak boleh buat macam ni, gerakkan arah ni. Awak dapat macam ni. Okay. Kalau awak nak buat daripada bawah, boleh juga. Macam ni, naik ke atas kan? Awak macam ni. Tetapi bila sampai sini, batas kanan okey. Bila sampai sini, batas kanan masih sama dengan yang tadi, tapi batas kiri awak adalah fungsi yang berlainan. Tadi fungsi yang ni. Sekarang, sekarang fungsi yang Y sama X. Tapi sebelum tu kalau kat sini, dia adalah fungsi yang ni. Jadi awak kena pecahkan kepada dua bahagian. Itu kalau awak nak buat kameran terhadap Y kemudian. Maksudnya yang dibuat. Kalau awak nak buat dx dy. Kalau dy dx tadi, tak perlu pecahkan. Macam ni, dia boleh terus dia. Kan? Sebab batas ke atas dan batas bawah sentiasa adalah dibatasi oleh fungsi yang sama. Itu saja contoh. Ada apa-apa yang terakhir ke nak tanya? Nanti awak buat tutorial nanti baru saya tahulah. Dan kuis lah macam mana kefahaman sebenarnya. Ada tak apa-apa soalan ke? Yes. Tanyalah, ada Wia rasa okey ke? Boleh buat ke kameran ni? InsyaAllah boleh. Okay. Nurul Anis. Ada ke Nurul Anis? Masih ada lagi ke? Dah berapa 2 minit dah. Boleh ke? Boleh ke buat latihan? Saya tak tahu nak tanya macam mana. Boleh cuba tak? Boleh. Tolong cubalah, bukan untuk saya pun, untuk awak jugalah. Semua bukan Nurul Anis atau biasa saja, yang lain pun sama juga. Okey, yang walaupun saya suruh hantar yang ni, tapi cuba jugalah yang lain. Okey, itu saja kot daripada saya. Saya minta maaf lah atas kekurangan saya lah dalam mengajar ni. Okey, terima kasih. Tolong tengok video lah, nanti saya akan post video seperti biasa lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.